Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini kita masih lagi boleh bertemu dalam ruang maya walaupun kita disekat pergerakan kita dalam PKP ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, kita gunakanlah semua apa yang ada untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pihak Masjid Rafi'ah, terutama kepada pemuda Masjid Rafi'ah kerana menggunakan teknologi ini untuk kita menyebar luas sedikit daripada ilmu yang ada untuk supaya menjadi tatapan kita dan juga menambah sedikit daripada ilmu kita atau memperingatkan kita kembali kepada beberapa perkara yang bersangkutan dengan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 surah Al-Baqarah, yang bermaksud, wahai mereka yang beriman, difardukan kepada kamu puasa sama seperti mana telah difardukan kepada umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Apa yang ada dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah puasa akan membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu merupakan suatu perkara yang amat penting yang mesti ada dalam diri dan setiap manusia yang bernama sebagai orang yang mukmin. Orang yang bertakwa merupakan orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada asalnya membawa maksud menutup. Dan daripada segi syarak, bolehlah kita katakan takwa itu adalah perkara yang akan membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala serta melindungi kita daripada segala maksiat yang ada. Bermakna orang yang mempunyai takwa akan sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada masa yang sama menjauhkan diri mereka daripada segala maksiat yang ada, yang dilarang daripada kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dalam ayat yang dibacakan tadi. Perkara utama dalam puasa adalah supaya kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang berlaku di antara dua sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bertanya kepada Sayyidina Umar, pernahkah tuan berjalan di dalam satu kawasan yang berduri? Lalu Sayyidina Umar menjawab, tentulah, bahkan mana manusia biasa akan melalui jalan yang seperti itu, makna jalan yang ada mempunyai duri-duri. Lalu Sayyidina Ubay berkata kepada Sayyidina Umar, lalu apa yang tuan lakukan? Mana apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar? Maka Sayyidina Umar kata, tentulah aku akan mengelak daripada duri-duri tersebut. Maka Sayyidina Ubay berkata, maka begitulah juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya berhati-hati dalam kita merenjaui kepada kehidupan kita di dunia ini. Menjauhi daripada perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mesti dijauhkan. Seperti mana yang digambar oleh Sayyidina Umar, makna akan berhati-hati apabila melalui jalan yang berduri. Selain daripada itu, takwa bukan saja terdapat pada puasa, tetapi takwa terdapat dalam pelbagai bentuk-bentuk amalan yang lain. Dalam istighfar kita, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam salawat kita dan dalam pelbagai bentuk ibadat-ibadat yang lain akan membawa kepada takwa. Dan Islam telah meletakkan lebih daripada 200 ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa. Kalau tak silap dalam 258 ayat yang berkaitan dengan takwa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan dalam masa Ramadan ini, satu perkara yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita adalah peluang kita untuk kita membaca Al-Quran. Di mana Al-Quran merupakan satu perkara yang besar dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Dalam ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang bermaksud bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Hudan lin-nas, yang mana Al-Quran itu membawa hidayah kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga memberi penerangan-penerangan daripada hidayah dan juga Al-Furqan. Furqan maksudnya yang boleh membezakan antara hak dan juga yang batil. Salah satu juga daripada nama Al-Quranul Karim. Oleh itu, tuan-tuan, oleh kerana Al-Quran itu mulianya, Al-Quran itu kerana diturunkan dia dalam bulan Ramadan, maka sudah semestinya kita sebagai umat Islam berusaha untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita seharian. Kenapa? Kerana Al-Quran juga merupakan sumber untuk kita mendapat hidayah, sumber untuk kita mendapat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini yang adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin, maksudnya memberi hidayah kepada orang yang bertakwa. Oleh itu Al-Quran akan memberi hidayah kepada orang yang bertakwa. Jadi dalam kesempatan Ramadan yang mulia ini, ada dua perkara yang akan membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya puasa itu sendiri daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan juga yang kedua, Al-Quran itu juga membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada puasa dan juga daripada Al-Quranul Karim, membawa satu erti yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita perlu kena menjaga dua perkara ini, puasa dan juga Al-Quranul Karim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar fashaffi'ni fihi." ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan juga Al-Quran mampu memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Maka puasa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalang hamba-Mu ini daripada makan, dan juga aku menghalang dia daripada mengikut syahwatnya pada siang hari. Maka ya Allah, ya Tuhanku, fasyafi'ni fihi, maka berilah aku
untuk membolehkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan juga Al-Quran berkata, mana'tuhun nauma bil-lail. Sesungguhnya aku telah menegahnya daripada tidur pada malam harinya kerana membacaku, yakni membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi. Oleh itu ya Allah ya Tuhanku, ku mohon kepadamu untuk supaya membolehkan aku memberi syafaat kepadanya fihi, pada perkara, yakni perkara membaca Al-Quran. Fayusyafa'anin, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kedua-duanya, yakni as-siyam, puasa, dan juga Al-Quran, untuk memberi hidayah atau memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quranul Karim. Maka sesungguhnya daripada hadis Nabi SAW ini, kita mengetahui bahawasanya kita mempunyai peluang yang besar. Kita ada peluang yang besar daripada puasa ini untuk kita mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan berhati-hati. Ihtisab makna kita mengambil kira dalam puasa kita, maka sesungguhnya ia akan diampunkan dosa ma taqaddama min zambihi, apa yang telah dilakukannya. Makna peluang kita untuk mendapat pengampunan daripada dosa kita daripada puasa yang kita lakukan, dengan syarat puasa kita itu penuh dengan iman dan juga ihtisab. Ihtisab mana kita buat perhitungan dalam puasa kita, daripada segi siangnya, kurangnya bercakap, kurangnya meninggikan suara, kita tidak melakukan perkara-perkara yang lara dan sebagainya. Ini akan membawa kita kepada puasa yang betul, puasa yang memang diinginkan oleh Islam. Kerana puasa ini sebenarnya ia merupakan satu perkara yang besar, yang mana ianya dinanti-nantikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat-sahabat sentiasa menunggu bulan puasa, sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami sehingga bulan Ramadan. Ini merupakan suatu gambaran kepada betapa inginnya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi persiapannya dibuat daripada awal, sejak daripada Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, dan seterusnya mereka meneruskan perkara-perkara yang baik sehingga datangnya Ramadan pada tahun hadapan. Kerana sesungguhnya Ramadan itu merupakan suatu cara untuk kita nak dapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ia dimisalkan seperti mana anak tangga. Mana kita akan meningkat naik dari setahun ke setahun. Bukannya kita meningkat, kita naik pada bulan Ramadan, kita naik setingkat, kemudian habis Ramadan kita turun pula. Dah bulan Syawal, Zulqia'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar kita turun. Kemudian sampai Ramadan tahun depan naik pula setingkat, kerana banyaknya ibadat kita pada bulan Ramadan. Kemudian habis Ramadan turun semula. Tetapi sebaliknya, Ramadan yang ada itu, makna tahun ni apabila kita berada pada tangga 1, step 1, maka Ramadan tahun depan kita akan naik pula kepada step yang kedua, tangga yang kedua, dan seterusnya ketiga, keempat, dan seterusnya sehingga sampailah kepada pengakhiran hidup kita. Bermakna kalau kita tak meningkat Ramadan kita, bermakna Ramadan itu tidak menjadi ihtisab, menjadi suatu perkiraan kepada kita untuk kita nak dapatkan puasa Ramadan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Al-Quran ini pula, jadi saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, supaya kita membesarkan Al-Quran dengan kita membaca dan kita cuba memahami
maksud daripada apa yang kita baca. Tak perlu maknanya kita menghabiskan Al-Quran 2 kali khatam, 3 kali khatam, tetapi kita tidak mahu mengambil ataupun memahami sebahagian daripada tafsiran atau maksud yang ada dalam Al-Quran. Sekarang ni dah banyak tafsir Al-Quran ataupun Al-Quran yang mempunyai makna dan juga ada yang mempunyai tafsir. Cuba ambil dan kaji apa yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim itu. Semoga dengan kita membaca, kemudian kita memahami maknanya, akan mendatangkan kepada kita kesan yang lebih besar dalam jiwa kita. Kemudian di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga boleh memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dalam satu aplikasi yang ada dalam App Store, aplikasi Tilawatul Quran daripada Malaysia punya, di mana ada ayat Quran, ada terjemahan dan kita boleh mendengar qari membacanya. Jadi gunakanlah peluang untuk supaya kita memperbaiki bacaan kita dengan kita mendengar qari membaca, kemudian kita akan turut qari membaca dengan cara yang cukup baik, cukup perlahan, rentaknya, lagunya, dan kita boleh turut serta dengan kita memperbetulkan bacaan kita daripada segi makharijul huruf, tajwid dan sebagainya. Ini akan memudahkan kita. Bahkan jika kita tak yakin dengan bacaan kita, terutama apabila kita bertemu, kita berjumpa dengan ayat yang mempunyai as-sakinan, yang mana hukum baris dua, dan bertemu dengan as-sakin, maknanya tanwin bertemu dengan huruf yang mati. Jadi pada masa itu tuan-tuan menjadi kesukaran untuk kita membacanya, kerana kita tak pasti. Sebagai contoh, khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, khairan al wasiyah, tanpa ada nun kecil ditulis di dalam Al-Quran, tapi sepatutnya kita kena baca khairanil wasiyah. Maka kalau menjadi kesukaran kepada kita, maka kita boleh mendengar panduan daripada qari untuk yang membacanya dan kita cuba memahami, oh rupanya di sini bacaannya begini. Kerana ada dalam bacaan Al-Quranul Karim, dalam riwayat Hafaz an Asim yang menjadi pegangan kita di Nusantara ini, Hafaz bin an Asim, maka pada ketika itu tuan-tuan, kita kena membaca Al-Quran mengikut seperti mana yang dibaca oleh beliau. Kerana riwayat kita Hafaz bin Asim diambil sehingga kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sebagai contoh tuan-tuan, kadang-kadang kita membaca bacaan secara raum ataupun ismam dalam surah Yusuf, malaka la ta'manna ala Yusuf, kita kena muncungkan mulut, ataupun kita kena bacakan dengan nun tu secara perlahan, la malakum la ta'manuna, nun tu dibacakan dengan sedikit. Dari segi bacaan itu tuan-tuan, kita kena dengar daripada qari membacanya. Kalau tidak, kita tidak tahu dan kita tidak tahu cara untuk membacanya. Demikianlah ada beberapa perkara yang lain seperti bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sepatutnya kalau dalam bacaan tulisan kita, semua kita baca dengan majroha, kan, wadduha wal laili idza saja, tapi cuma satu saja pada ayat tu, bismillahirrahmanirrahim, majriha, kita tak baca dengan majroha. Itulah satu sahaja perkara yang ada dalam Hafaz an Asim. Jadi perkara-perkara seperti ini kita kena ambil berat. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak tahu dan kita tidak ada panduan, maka sesungguhnya kita akan membaca Al-Quran mengikut kepada hati kita tanpa kita berpandukan kepada tariqah ataupun cara yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kenapa Al-Quran itu kita kena baca dengan sebaik mungkin? Kerana Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat khususnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Al-Quran, kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat kepada
tuan yang membacanya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, yang mulia ini, sudah semestinya kita menjaga dua perkara utama ini. Iaitu perkara yang pertama, kita jaga puasa kita dengan kita melakukan banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, kita membaca Al-Quranul Karim dengan banyak dan dengan betul supaya kita akan mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum akhirnya saya nak membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan juga dalam Muslim, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar pada ketika mana baginda memijak tangga yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Kemudian langkah kepada yang kedua, Rasulullah berkata amin. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Maka ia menjadi suatu perkara yang dinanti-nantikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apakah sebenarnya yang diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Tapi mereka tidak bertanya pada ketika itu. Selepas selesai daripada salat, maka sahabat-sahabat bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kenapakah baginda mengaminkan, atau apakah yang kau aminkan tadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Araghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan summa salakha qabla an yughfara lahu, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah." Yang bermaksud amat rugilah raghima anfin. Raghima anfu rajulin maksudnya satu kecelakaan, kinayah kepada seseorang. Satu kecelakaan, satu kerugian yang besar seorang lelaki yang apabila disebutkan namaku di hadapannya, falam yusalli alayya, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Maka sebab itulah baginda menjawab amin, kerana doa ini doa daripada Sayyid Jibril, daripada Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kedua, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfara lahu. Amat rugilah kepada seorang laki-laki yang telah datang kepadanya bulan Ramadan, kerana ia biarkan berlalu begitu saja, qabla an yughfara lahu, sebelum dia daripada diampunkan. Dan yang ketiga, Rasulullah mengaminkan doa daripada Jibril, iaitu raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Amat rugi kepada seorang laki-laki yang mana dia sempat untuk berkhidmat kepada kedua ibu bapanya yang telah pun tua. Bukan ibu bapa sahaja, tapi ibu bapa yang telah tua, yang memerlukan kasih sayang, yang memerlukan jagaan daripada anak-anak. Falam yudkhilahu al-jannah, tetapi tidak membawa ia kepada syurga. Maknanya tidak melakukan sesuatu perkara yang baik kepada kedua ibu bapanya yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam syurga. Jadi tiga perkara ini diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya itu adalah dalam bulan Ramadan. Rasulullah mengaminkan supaya kita ini tidak rugi dalam Ramadan yang ada. Baik, sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Dan sekali lagi mohon maaf jika sekiranya terdapat kekasaran bahasa atau tidak kelancaran bahasa saya dalam masa menyampaikan tazkirah ringkas ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Rafi'ah dan juga kepada pemuda Masjid Rafi'ah yang berusaha untuk menjadikan program ini sebagai satu realiti dan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang menontonnya pada waktu keterbatasan kita dalam gerakan kita waktu PKP ini. Wallahu ta'ala mussawab wa marji'u wal ma'ab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.